Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. So, video kali ni saya nak berkongsi kepada semua, especially cikgu-cikgu lah. Okay, macam mana kita nak buat breakout room untuk Google Meet. Okay, kita nak buat, mungkin nak buat aktiviti berkumpulan dengan pelajar kita, murid-murid kita kan. Kebanyakannya kalau kata dah ada account daripada D5 tu kan. D5 daripada D5 tu. Okay, kalau dah ada account D5 tu tak ada masalah sangat nak buat breakout room ni, dia senang je. Dekat Google Meet tu sendiri dah ada dah kan. Tapi kalau macam siapa yang tak ada lagi account D5 tu, so kita juga boleh buat breakout room untuk student-student kita. Dan inilah caranya. Okay, so contoh macam mana? Okay, saya tunjuk dulu contoh. Okay, contoh yang akan berlaku nanti macam ni lah. Okay, ini contoh breakout room. So bila breakout room ni, diorang akan duduk dalam kumpulan masing-masing. Kita boleh dengar semua room, kita boleh respon dekat semua room. Okay, kita boleh dengar daripada setiap room dan juga kita boleh respon dekat semua room. Contoh kita cakap sekali, semua room dengar. Okay, semua kumpulan dengar. Okay, so yang tu pun kita boleh kawal. Dan juga kita boleh kawal lah, kita nak tutup speaker daripada room yang mana kan. Contoh ada room tu bising sangat, so kita tutup speaker tu lah. Tutup speaker tu untuk kita beri perhatian nak dengar soalan daripada kumpulan lain dulu kan. So terpulang. So kat sini kita boleh kawal lah. Okay, kita boleh kawal semua. Dan juga apa yang kita present semua akan nampak lah. Okay, apa yang kita present pun semua akan nampak. Contoh macam saya, kalau nampak dekat setiap room ni ada gambar saya dengan whiteboard ni. Okay, saya menggunakan OBS untuk buat whiteboard ni, bagi dia orang boleh nampak whiteboard ni masing-masing lah. Dia orang kena pin lah gambar saya ni. Okay, alright, so ni contoh lah gambaran tentang breakout room. Dan juga kelebihan breakout room ni, apa kita boleh buat lagi, kita juga boleh auto accept, auto admit. Okay, auto admit maksudnya kalau ada pelajar kita yang lambat masuk ke apa ke, dia automatic masuk, kita tak perlu nak tekan admit dah. Okay, so kita boleh auto admit dekat sini. Lepas tu kita juga boleh auto ambil attendance, kehadiran. Okay, pun boleh juga auto ambil kehadiran. Alright. Okay, tapi okay, ada syarat lah. Kehadiran tu syaratnya kita kena ambil waktu tengah live tu lah. Okay, contoh kalau macam siapa yang dah terkeluar, waktu tu kita tengah ambil kehadiran, so dia takkan dapat detect lah. Okay, dia detect siapa yang tengah ada waktu tu. So tu antara kelebihan-kelebihan kita buat breakout room lah. Alright, so jom kita teruskan macam mana nak buat breakout room. Okay, so kita pergi ke Google Chrome. Okay, saya guna Google Chrome. Saya tak pasti browser lain boleh guna ke tak. So saya tunjuk yang saya buat lah. Okay, guna Chrome, Google Chrome. Okay, so dekat sini kita search dulu apa nama tu, Chrome Web Store. Okay, Chrome Web Store. Okay, Chrome Web Store. Okay, ni Chrome Web Store. Sebab kita nak tambah extension. Okay, extension ni kalau perasan dekat atas sebelah kanan ni, ni nama dia extension kan. So kita nak tambah extension breakout room. Macam saya dah ada lah, nampak B warna purple ni, tu saya dah ada lah. Okay, tapi kita search dulu dekat sini Chrome Web Store, siapa yang tak ada lagi. Okay, tulis dekat sini breakout room. Okay, dia ada banyak tau apa ni, yang orang yang buat breakout room ni. Okay, aplikasi lah kita panggil Chrome aplikasi kan, aplikasi daripada Chrome. So dia ada banyak orang yang buat, tapi saya syorkan yang saya guna lah, sebab saya pun nak ajar yang saya guna ni. Saya guna yang ni daripada Robert Hudak ni. Okay, Robert Hudak ni. So kita install yang ni lah. Okay, pilih yang ni dan tekan install lah kat sini. Macam saya dah install, dia dah tak adalah perkataan install tu. Kalau kata cikgu-cikgu belum install lagi, okay, boleh tekan install kat sini. Okay, so bila dah install, okay, kita terus pergi ke breakout room, apa yang akan berlaku. Alright, so bila dah install, dia akan ada dekat sini lah, belah atas kanan ni. Okay, nampak tu logo B ni. Okay, kalau kata cikgu-cikgu tengok tak ada pun logo ni, okay, boleh tekan dekat gambar puzzle ni kan, ni extension. So dia ada dekat sini, boleh pin kan. Okay, pin kan breakout room ni, so nanti dia ada muncul dekat luar ni lah. Okay, so jom kita tengok macam mana breakout room ni. Alright, so saya buka terus breakout room. Alright, so ini adalah breakout room. Bila kita tekan extension breakout room ni, dia akan buka satu lagi, apa nama ni, satu lagi Chrome lah. Okay, khas untuk breakout room ini sahaja. Okay, alright. Okay, so ini dia breakout room. Okay, so gambaran dia macam ni lah. Okay, gambaran breakout room dia macam ni. Okay, kat sini kita kena setting dulu beberapa perkara lah. Okay, first sekali dekat dia ada beberapa tab dekat sini. Atas ni Meet Rooms, Courses, Settings ni. Okay, saya akan terangkan satu persatu lah. Okay,
dekat Meet ni, dekat sini kita boleh tengok akaun apa yang kita tengah guna sekarang ni. Macam ni kan, your Meet account is, ni saya punya email lah kan. So kena pastikan akaun kita yang kita guna ni betul lah. Okay, so yang seterusnya start kelas. Okay, sebelum kita nak start kelas semua bagian ni, kita kena pergi dulu buat dulu room tu. Kita kena create room tu dulu. Okay, so yang ni kita tinggalkan dulu. Kita terus ke bahagian bahagian courses dulu. Okay, kita pergi bahagian courses dulu. Okay, bahagian courses ni lah yang kita nak kena create kelas kita. Okay, contoh apa? Contoh macam ni kan, kelas matematik 3 Mus'ab. Macam kelas saya lah, kita nak buat satu link untuk meeting guru saja. Contoh kan, contoh katalah dalam meeting guru tu nanti kita nak buat perbincangan antara kumpulan-kumpulan guru, so kita juga boleh buat breakout room. So ni kepada ni lah pihak pentadbiran sekolah lah kan, boleh buat. Okay, contoh saya buat barulah. Okay, saya buat baru. Contoh kita buat kelas lain. Okay, first kita kena tambah ni. Okay, warna hijau ni kita akan tambah. Okay, masukkan kelas apa. Okay, masukkan kelas apa. Contoh katalah kelas sirah kan, tahun 5 contohnya, 5 Muslim contoh kan. Okay, 5 Muslim contoh. Okay, so dekat sini nak buat description apa-apa terpulang lah, tak kisahlah nak buat apa pun, info-info tentang kelas tu ke apa ke terpulang lah. Okay, tak nak buat pun tak apa. Okay, kemudian bila dah letak ni, kita kena tekan save. Okay, kena tekan save. Kalau kita tak tekan save, nanti dia tak akan dapat detect room tu. Okay, room yang kita nak buat ni. Okay, so kita tekan save. Okay, bila dah tekan save, selesai. Okay, alright, so kita terus ke bahagian room. Okay, tadi kita tengok Meet, kemudian kita lompat ke courses, kita pergi ke bahagian room. Okay, bahagian room. Okay, ni contoh yang kelas saya lah, kelas matematik saya buat tadi. Okay, nak tukar kepada kelas lain, dekat bahagian atas ni warna pink ni ada course ni kan. Okay, tukar yang kita buat tadi. Contoh apa? Meeting guru ke kelas sirah 5 Muslim. Okay, so kita tekan ke kelas sirah 5 Muslim. Okay, so selesai. Bila selesai kat sini, okay, kita boleh juga kalau nak just buat main room sahaja, tak ada masalah. Kalau kita tak nak buat breakout room pun tak apa kan. Tapi kalau tak nak buat breakout room, baik ambil link daripada Google Meet macam biasa je kan. Okay, so apa kita buat? Kita tekan tambah, nak tambah room. Okay, nak tambah room, kumpulan-kumpulan kan, tekan tambah. So contoh katalah cikgu nak buat 3 kumpulan, so tekanlah tambah lagi 3 kumpulan. So ada 1, 2, 3, 4. 1 ni yang main lah, main ni yang semua masuk sekali, semua ramai-ramai. Kemudian lagi 3 ni adalah ikut kumpulan masing-masing lah. Okay, kumpulan-kumpulan. Okay, contoh saya buat K1 kumpulan 1 lah. Okay, kemudian K2 kumpulan 2, kemudian K3 kumpulan 3 contoh. Okay, ikutlah cikgu nak tulis nama kumpulan apa. Okay, terpulang. Okay, sekarang ni kita dah buat room tapi tak ada link lagi. So macam ni nak generate link adalah kita tekan save sahaja. Okay, tekan save warna biru ni. Okay, tekan save, kemudian dia akan generate link. Okay, tunggu. Okay, itu dia link yang ada lah. Okay, so link ni yang kita akan kongsikan kepada anak-anak murid kita. Okay, tapi boleh tak kalau kita tak nak buat main room, kita nak buat terus kumpulan? Boleh, tak ada masalah. Okay, terpulang. So contoh katalah kelas kita untuk next week, kita cakap kat student kita, okay, untuk kelas next week kita semua student masuk ikut link kumpulan masing-masing sahaja. Okay, ikut masuk kelas, ikut link group masing-masing. Contoh kan, boleh, tak ada masalah. Kita pun boleh masuk juga. Okay, dah generate link untuk group ni. Okay, untuk breakout room ni. So kita share lah link ni dekat kumpulan masing-masing, kumpulan student kita lah. Contoh kita dah buat siap-siap. Okey, contoh, ni contoh kelas saya 3 Mus'ab. Apa saya buat adalah saya macam sekarang ni untuk tahun 3 kan. So saya tak biar dia orang pilih kumpulan. So saya buat terus untuk kumpulan untuk dia orang. So saya buat warna lah kan, warna kuning, kumpulan kuning, biru, kumpulan biru, hijau, kumpulan hijau. Dah siap kumpulan ni, kita dah bahagikan kepada kumpulan. Ikutlah lelaki perempuan, terpulang lah cikgu nak buat macam mana kan. Kemudian kita asingkan lah, kita buat list nama. Okay, ini contoh yang saya buat lah. Okay, kumpulan 1, nama-nama, kita sediakan siap link tu. Okay, kita copy lah. Okay, kita copy daripada sini, breakout room ni kita copy kan. Kita copy, okay, Ctrl A. Ctrl A ni dia akan select terus semua ni. Kemudian copy, Ctrl C dekat keyboard. Kemudian kita paste lah. Okay, paste lah dekat sini. Contoh kan. Kita paste contoh.
List nama ni kita akan sharekan dekat kita punya, kalau kata cikgu-cikgu ada group dengan waris kan, group dengan anak-anak murid dan untuk kelas cikgu-cikgu, terus boleh paste kat situ kan, share dekat diorang, so diorang boleh nampak lah, okay, diorang boleh nampak nama diorang dekat kumpulan berapa, diorang tekan link tu kan, link yang telah disediakan dekat bawah setiap kumpulan masing-masing ni. Ni contoh cara saya. Kalau cikgu ada cara lain, terpulanglah macam mana cara nak bagi link-link dekat kumpulan ni lah. Okay, alright, so kita dah buat macam ni, kita share dekat waris-waris, share dekat students kita. So apa dia orang buat, dia orang akan tekan link tu, dia orang akan masuk. Tapi sebelum dia orang masuk, kita kena masuk dulu lah kan, sebab kita nak admit. Okay, tadi saya dah cerita untuk kita guna breakout room ni, kita boleh buat auto admit, betul tak? So kita pergi bahagian setting. Okay, pergi bahagian setting dekat atas ni. Alright, so dekat sini kita terus ke bawah sikit, dia tulis automatically allow outside participant enter ni. So yang ni cikgu-cikgu boleh klikkan dia. Okay, klik biru ni. Kalau cikgu-cikgu tak klik, biar dia kosong, so kita kena admit secara manual macam biasa lah. So kita klikkan dia. Okay, klikkan dia. Kemudian sama juga dekat bawah ni, automatically join meets created by this extension pun sama juga. So kita just tick on. So senang lah, dia orang masuk dekat dalam tu, dia akan terus di-admit secara automatik. So kita tak perlu nak admit seorang-seorang dekat room kan. So dia jadi renyah. Orang kena kata renyah lah kan. Jadi susah sikit lah. Okay, alright, so itu bahagian untuk auto allow, auto admit lah. Okay, dekat sini. Okay, seterusnya apa lagi kita tengok kat setting kat sini. Okay, dekat sini kita boleh juga, kat sini setting dia adalah sama ada room yang kita akan create tu nanti, dia muncul macam mana, muncul dekat tab dalam kita punya Google Chrome ke, ataupun nak muncul Windows yang baru. Okay, nak muncul Windows yang baru. Contoh macam saya pilih tiles ni kan, separate Windows. So bila saya buka je room tu, dia akan keluar. Contoh kalau ada 6 room, dia akan keluar 6 Chrome. Okay, 6 Google Chrome, setiap room yang berbeza. Tu contoh. Tapi kalau kita pilih tab, maksudnya dia akan keluar 6 group tu dekat tab yang atas ni. Okay, ni tab, kita panggil tab lah, atas ni kan, tab ni kan. So dia akan keluar dekat tab ni. So terpulang dekat cikgu nak yang macam mana kan. Macam saya selesa yang dia buka Windows lah. Okay, dia buka Windows, so saya boleh tengok semua kan. Contoh apa yang jadi macam ni lah, saya tunjuk ni. Okay, ni contoh dia kan. So dia buka 6 Windows ni, maksudnya ada 6 group dekat sini lah, 3 lelaki 3 perempuan kan. Alright, so terpulang ikut cikgu nak buat macam mana. Kat mid toolbar ni, ni just orang kata apa, macam ni lah, nak color apa sebagainya tu. Okay, so ini boleh edit, boleh adjust masing-masing lah. So yang lain tak payah kacau. Okay, yang ini tak payah kacau. Itu sahaja. Selesai bahagian setting. Bahagian courses, saya dah cerita tadi, selesai. Okay, kita nak buat ni lah, nak buat grup-grup ataupun meet kita tu. Kemudian room sama juga, selesai. So ingat, pilih dekat bahagian course ni dulu kan. Room apa? Room yang tajuk apa? Kelas apa kan? Meeting ke? Kelas matematik ke? Sirah ke? So pilih yang ni lah. Okay, kemudian save. Apa-apa hal jangan lupa save lah. Kalau tak save nanti takut dia tak generate. Okay, dia tak save, dia tak ada lah apa yang kita setting tu. Okay, seterusnya adalah bahagian meet tadi. Kita dah buat course, kita dah buat room. Okay, dah setting semua. Kita pergi bahagian meet. Okay, dekat sini kita tekan start class. Okay, bila kita tekan start class, okay, bila kita tekan start class, okay, kat sini sama juga. Kita boleh pilih kelas apa yang kita nak start tu. Kelas apa yang kita nak buat tu. Sirah ke, matematik ke, meeting guru ke. Kan? Contoh katalah saya start kelas 5 Muslim tadi. Okay, sirah tadi kan. Okay, start kelas sirah. Okay, breakout room 3, betul lah 3 kan, sebab kita dah buat 3. Tapi kalau kata kita dah buat 3 tapi kita nak tak apalah, kita just buat 2 je lah room, so boleh pilih kat sini 2. So terpulang lah. Okay, ikut cikgu. Contoh cikgu dah set 10 group contoh, tapi kehadiran dekat main group, dekat group utama tu, kehadiran tengok macam tak memberangsangkan. So mungkin cikgu kata tak apalah, kita buat 5 group je lah, contoh. So terpulang lah kat sini, kita boleh control. Kat sini kenapa 3? Sebab tadi kita dah setting 3. Saya dah buat 3 tadi. Contoh dekat bahagian kelas matematik ni kan, maksimum dia saya buat 6. Nampak 6. Sebab saya dah setting 6 group lah. Okay, so sekarang ni saya tunjuk yang kelas sirah ni lah. Okay, 3 group, 3 kumpulan. Okay, kat sini dia ada tulis sedikit nota. Okay, dia kata low memory, RAM lah. Okay, RAM option. Only one window open. Normally do not check if computer has more than 8 GB RAM. Maksudnya 8 GB RAM. Okay, apa maksud dia kat sini? Okay,
Kalau cikgu-cikgu punya komputer ataupun laptop, RAM kurang daripada 8GB. Okay, kurang daripada 8GB RAM dia, memori komputer tu. So cikgu-cikgu boleh tekan yang ni supaya sistem akan jalan dengan lebih lancar lah, lebih smooth. Tapi kalau cikgu-cikgu tak lebih daripada 8GB RAM ataupun cukup-cukup 8GB RAM, so tak perlu tekan lah. Okay, tak perlu tekan. Okay, kalau kata cikgu-cikgu RAM tak cukup 8GB, tapi cikgu tak activate kan dia punya sistem untuk low memori ni, so mungkin cikgu punya group akan jadi, orang kata apa, akan jadi sekat-sekat, akan jadi something wrong somewhere lah, akan jadi kacau sikit lah. Okay, so pastikan RAM cikgu tu macam mana. Kalau kata 8GB ataupun lebih, boleh abaikan kotak kecil ni. Tapi kalau kurang daripada 8GB, so cikgu-cikgu kena tekan ni lah. Okay, tick dia. Okay, so itu ikut masing-masing punya ni lah, device lah. Dan juga untuk buat breakout room ni, kalau ada yang tanya boleh tak buat guna handphone, saya tak pasti, tapi sebaiknya guna komputer ataupun laptop lah. Okay, sebaiknya guna komputer ataupun laptop. Saya rasa tak boleh kot kan, sebab nama pun kat sini daripada Chrome kan. So rasanya dekat saya tak pasti, mungkin cikgu boleh try. Okay, mungkin cikgu boleh try. Boleh try ikut phone dengan RAM masing-masing semua. Saya tak pasti, tapi saya syorkan elok guna laptop ataupun komputer lah. Okay. Okey, selesai dekat sini kita dah set. Okey, kemudian apa kita buat? Okey, katalah kita nak buka main room sahaja dulu. So kita just tekan main open or sync main room sahaja. So bila kita tekan yang ni, apa yang akan jadi? Dia akan terus buka yang main room sahajalah. Okey, so mana dia? Okey, ni dia. Okey, main room sahaja. So dia buka yang ni sajalah. So orang akan student-student kita, audience kita, tak kisahlah siapa pun, akan tekan link yang main room tu saja, dia akan masuk yang main room sajalah. Tapi kalau dia orang dah tekan link yang group tu, dia orang tak akan di-admit. Sebab apa? Sebab kita pun tak buka yang group tu kan, yang breakout tu. So ni contoh kalau kata nak buka main room sahaja terlebih dahulu. Contoh katalah nak buat penerangan awal dulu ke apa kan. So boleh buka main room terlebih dahulu. Okey, kalau kata saya keluarlah. Okey. Kalau kata kita nak buka main room dan breakout room semua. So pilih yang belah kanan sekali ni, open main plus breakout room. Okey, so dia buka breakout room ni berdasarkan apa yang kita pilih, berapa breakout room. 3, so 3 lah dia buka. Okey. Tapi kalau kita nak buka breakout room sahaja, tak nak buka main room pun boleh. Macam saya kata tadi lah kan. Kalau kata next week kelas kita terus masuk ikut group masing-masing kan. So kita just buka open breakout sahaja. Okay, so apa jadi kalau kita buka open breakout sahaja, macam kita dah set 3 group, so dia terus buka 3 windows untuk room. 1, 2, 3. Okay, so ada 3 lah. Okay, ada 3. Okay, saya minimize dulu yang ni. Okay, so ada 3 group sini. Okay, mana ini? Okay, 1, kita boleh susun. Ikut cikgu-cikgu lah nak susun macam mana. Kan, ikut apa nama tu, keluasan skrin masing-masing lah. Okay, contoh nak buat macam ni kan. So terpulang lah. Okay, susun nak bagi nampak semua kan. So terpulang. So kita nampak semua. So apa yang berlaku dekat sini adalah, perasan tak warna hijau ni bermaksud apa? Bermaksud kita boleh dengar daripada semua grup. Tiga-tiga grup ni, audien yang cakap dalam grup-grup ni kita boleh dengar semua. So kalau diorang tengah bincang apa semua tu, kita boleh dengar lah. Okay, kita boleh dengar. Tapi kalau kita tak nak dengar semua, kita nak dengar satu kumpulan saja. So kita tutup lagi 2 kumpulan ni, tutup speaker dia. Okay, tutup speaker dia. So kita dengar satu kumpulan sahaja yang cakap. Okay, satu kumpulan sahaja. Okay, kemudian kalau kata kita nak dengar balik, buka lah balik. Okay, buka balik. Benda ni kita boleh kontrol dekat sini ataupun dekat yang tadi itulah, dekat kita punya setting tadi tu. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay, seterusnya mikrofon pun sama juga. Okay, kita boleh allow mikrofon dekat semua grup. Okay, kita boleh cakap dekat semua grup. Okey, macam mana semua, okey ke tak okey perbincangan kan. Okey, so boleh allow semua mikrofon lah untuk semua grup. Dan juga kamera pun sama, kita boleh open kamera untuk semua grup. Kalau nak tutup, nak buka satu saja pun boleh. Contoh katalah kita nak buka mikrofon dekat satu grup saja. Contoh kumpulan 1 saja. So kumpulan 2 ni kita tutuplah mikrofon kita. So apa yang kita cakap, kumpulan 1 sajalah yang dengar. Okey, tapi mungkin kumpulan lain boleh dengar juga apa nama tu. Kumpulan lain kita boleh dengar apa yang diorang cakap. Sebab apa? Sebab speaker kita tak tutup pun. Tapi kalau kumpulan lain bising kan, kita nak fokus kat kumpulan 1 saja kan, nak bagi penerangan kat kumpulan 1. Kumpulan 1 ni mungkin dia orang tak faham lagi apa ke, kita tutuplah speaker kumpulan lain. So kita boleh fokus dekat kumpulan 1 sahaja. Kan, okey, kumpulan 1 macam ni kita cakap, tapi yang kumpulan lain tak dengar lah sebab kita dah tutup mikrofon dekat kumpulan lain. Okey. So ini kat sini kita boleh kawal. So ni menarik lah. Okey, contoh, okey saya tutuplah semua dulu.
Okey, okey, tak apa, saya biar. Okey, saya nak biar dulu. Okey, kat sini kita boleh kawal tau. Contoh dekat sini. Broadcast to all breakout room ni. Okey, broadcast to all breakout room. Kat sini kita boleh kawal. Contoh kita nak buka speaker daripada semua grup. So, kita buka kat sini semua grup breakout room kita dah speaker dia dah terbuka. Contoh kita tengok sini. Nampak tak hijau ni kan? Kat bahagian speaker ni kan hijau. Okey, sebab apa? Sebab kita dah setting, kita dah control kat sini. Kita boleh control kat sini. Contoh kita nak tutup kat sini. So semua grup pun dia akan tertutup lah. Nampak dia tutup semua. Okey, dia tutup semua. Lepas tu kita nak setting, kita nak control mikrofon. Okey, kita buka mikrofon dekat sini kan. Ini semua kan. Ini saya cerita yang semua grup dulu, semua grup. So kita buka mikrofon sini, so semua grup akan dengar apa yang kita cakap. Okey, tempat mikrofon semua terbuka. Sama juga dengan kamera. Okey, samalah juga dengan kamera pun sama. Okey, tapi kalau kita nak control dekat satu-satu grup, kita boleh control kat atas ni lah. Contoh ni grup 1 K1.1. Kita control dia orang saja. Tutup ke, buka ke, mikrofon ke apa ke. Okey, kumpulan 2 pula. Nak buka ke, nak tutup ke apa ke. Okey, terpulang. Kita boleh control ikut kumpulan dekat sini. Okey, so ini untuk kita control mikrofon dan juga speaker lah dan juga kamera kita lah. Okey, untuk semua grup ataupun untuk certain grup lah. Alright, so seterusnya macam saya kata tadi, apa yang kita boleh buat lagi adalah kita boleh ambil kehadiran. Okey, macam mana nak ambil kehadiran? Okey, kita nak ambil kehadiran, kita pergi ke bahagian dekat dekat report. Betul ke? Okey, yes, dekat report. Okey, bahagian dekat report ni, jap saya tutup ni. Okey, bahagian dekat report ni, nampak kita boleh tengok okey apa yang kita nak. Contoh participant attendant. So kita tekan participant attendant. Automatik dia downloadkan kita dalam bentuk Excel. Okey, dalam bentuk Excel. So kita boleh buka. Inilah hasil dia. Nampak kosong. Sebab apa? Sebab tak ada orang lah kan. Sebab tak ada orang. Okey, kalau dah ada participant kat dalam tu, so adalah nama-nama dia. Nama ni dia akan nama yang akan tertera dekat sini adalah dia ikut nama account yang diorang guna untuk join Google Meet ni. Contoh kalau dia nama dia asalnya nama dia Adeli contoh. Tiba-tiba dia guna akaun mak dia kan. Fazira contoh kan. So akan muncul Fazira lah kat sini. Okey. So kalau kata student kita yang sekolah rendah ni tak apalah kita maafkan. Tapi kalau macam student universiti, so better ataupun student sekolah menengah kan, better kita minta dia orang buat akaun atas nama dia orang sendirilah. Okey, itu lebih baik lah kan. Masing-masing dah besar kan. Tapi kalau yang student sekolah rendah ni mungkin ada yang tak ni lagi, tak apalah, kita izinkanlah, tak ada masalah lah yang tu. Okey, so ini kita boleh ambil attendance secara automatik terus, senang. Okey, boleh automatik dia. Tapi macam saya kata awal tadi, attendance ni dia akan detect yang ada live tengah sekarang ni. Contoh sekarang ni kan, dekat sekarang yang tengah live dalam apa nama ni, okey, dalam grup-grup ni katalah grup 1 ada 2 orang, grup 2 ada 2 orang, grup 3 ada 2 orang. So semua total 6 kan yang tengah join live, yang tengah live sekarang ni. So bila mana kita tekan sahaja dekat participant attendant ni, tekan, dia akan detect yang tengah ada tadi tu 6 orang tu. Okey, contoh katalah kita tengok okey ada 6 orang. Tapi bila kita nak tekan je participant attendant ni, tiba-tiba seorang left. Kita pun tekan. So yang ada dekat dalam rekod ni adalah 5 orang sahaja. Sebab apa? Sebab masa kita nak tekan tu tiba-tiba seorang tu left kan. Kita tak pasti siapa. So dia akan muncul 5 orang sahajalah. Okey, so maksudnya attendant ni nak ambil secara live lah. Tak boleh selepas kelas baru kita ambil, dia orang semua dah pakat left semua kan. Tak boleh lah. Alright, so itu untuk ambil attendant lah. Okey, kemudian apa lagi? Macam-macam lah assignment semua kita boleh buat kat sini. Jadi cikgu-cikgu boleh boleh explore lah. Okey, boleh explore kat sini. Okey, ingat bahagian report. Okey. So kita nak mute, remove participant pun boleh, macam-macam lah kat sini. So itulah cara dia untuk kita buat breakout room. Okey. Tapi kalau macam kita ini untuk buat breakout room, contoh kalau kata kita nak share apa ke nama tu media kan. Contoh share screen ke apa ke. Okey, contoh mana tadi? Okey. Alright, so kita nak share screen. So kita boleh share macam biasa, tak ada masalah. Okey, contoh kita share apa? Kita share ni lah. Okey, share ni. Ni bahagian apa ni? Sekali lagi, kita share Windows. Tab. Windows. Okey, Windows. Tekan. Okey, share. So apa yang berlaku? Cuba kalau kita tengok dekat semua room, adakah dia orang akan share? Tak. Maksudnya kalau nak share screen ni,
kita kena share satu persatu. Okay, share satu persatu apa yang kita nak share. Okay, sebab tu saya jarang sebenarnya saya guna share screen ni. Kalau saya buat kelas dengan apa nama tu, dengan kelas saya lah, anak-anak murid saya suka guna OBS. So daripada OBS tu lah screen saya, dan saya minta diorang pin saja gambar saya ni kan. Gambar ni nanti diorang pin je. Bila diorang pin gambar saya jadi besar, yang itulah diorang akan nampak sebagai whiteboard, sebagai share screen saya apa semua. Okay, so itu yang menariknya bila saya guna OBS lah. Okay, ni contoh OBS ni. So saya jarang lah share screen kat sini. So boleh try lah cikgu-cikgu yang mana nak try kan, guna OBS sebagai whiteboard ataupun sebagai share screen. Okay, tu nanti kena tengok tutorial OBS pula lah. Okay, so apa lagi sebelum saya tamatkan perkongsian saya ni, saya check balik apa lagi. Okay, tak ada apa dah. Rasanya tak ada apa dah kot. Okay, itu sajalah. Okay, itu saja. Kalau kata kalau kita pangkah, cikgu pangkah ni, adakah benda yang lain-lain dia akan save kan? Yes, dia akan save link apa semua tu semua dah ada. Dia takkan delete. Okay, dia takkan delete, melainkan kita yang delete dia lah. Melainkan kita yang delete ataupun kita yang tak save awal-awal tadi ni, kita tak tekan biru ni kan. Terus nanti dia delete lah kan. Tak ada lah kan. Okay, kita nak delete pun boleh. Contoh katalah okay, kita nak delete yang kelas ni kan. So kita tekan apa nama ni, yang warna apa nama ni, merah ni lah. Okay, so dia tolak lah, dia delete. Okay, alright. Apa lagi yang saya nak kongsikan? Rasanya tak ada apa dah. Itu sahaja. Okay, itu sahaja yang saya nak kongsikan. Kalau yang penting ni lah, yang penting ni. Okay, macam saya kata tadi, pastikan RAM. Okay, satu lagi last. Lalang dah tengok ni kan, macam mana kita nak check ni kan, macam mana kita nak check RAM komputer kita ataupun laptop kita ni. Okay, cikgu pergi dekat ni, saya keluar lah. Okay, saya keluar. Cikgu pergi dekat my computer ataupun this PC. Okay, ikutlah masing-masing punya laptop komputer kan. Okay, dekat this PC ni ataupun my computer ni, tekan right click dekat bayang kosong ni, right click. Okay, klik belah kanan dekat mouse kita tu, tekan properties. Okay, tekan properties. So dia keluarlah detail tentang komputer kita lah. Okay, komputer kita ni contoh, ni yang saya punya. Okay, dia guna Windows apa? Saya guna Windows 10 Pro. Okay, Windows 10 lah, Windows 10 Pro. Okay, lepas tu sistem. Kat sini kita tengok RAM kita tu berapa. Okay, prosesor apa dia. Okay, dia pakai Intel, AMD Ryzen dan sebagainya lah. Macam saya pakai Intel ni, Ryzen ni. Okay, ni installed memory RAM. Yang ni kita tengok ni RAM. Cikgu-cikgu kita boleh tengok dekat sini bahagian RAM ni. Okay, cikgu-cikgu punya komputer laptop berapa gig. Kalau kata 8, okay, dia tulis sini 8, maksudnya okey lah, tak payahlah tick yang mana tadi, yang ni. Tak payahlah nak tick kotak ni. Tapi kalau cikgu-cikgu tengok dekat bahagian RAM ni, dia kurang pada 8, mungkin 4 ataupun 2 kan. Selalunya 4 lah sekarang ni kan. So kurang daripada 8. So sebaiknya cikgu tick lah yang ni, okay, supaya perjalanan breakout room tu lebih lancar lah. Okay, lebih lancar. Okay, so kat sinilah detail. Kalau kata ini info tambahan lah kan. Kalau kata pergi kedai komputer ke apa kan, dia orang tanya kan, at least kita dah tahulah. Okay, RAM kita berapa gig, kita pakai prosesor apa. Ini selalunya dua benda ni lah, prosesor dengan RAM ni lah yang penting lah. Okay, sebenarnya sistem ni yang penting. Okay, tapi selalunya orang tanya prosesor dengan RAM je lah. So kat sini kita boleh check. Contoh ada juga Windows yang tak activate, kita boleh tengok sini macam ni dia activate ke tak. Okay, so ini tentang komputer kita lah, tentang laptop kita. Okay, so itu sahaja saya nak kongsikan kepada cikgu-cikgu. Okay, harap bermanfaat. Kalau kata apa ni, ada yang kurang saya minta maaf lah. Okay, saya pun tak pasti saya sudah kongsikan semua. Saya rasanya yang penting-penting dah dikongsikan kot. Okay, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Itu sahaja saya nak kongsikan cikgu-cikgu. InsyaAllah saya akan cuba buat video tutorial yang lain-lain lagi lah. Okay, alright, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.